الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك، الله ربنا هو الإله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadirin-hadirin dirahmati Allah, kita menyambung kembali perbincangan kita dengan berbahagia Ustaz Haji Mahfuz Muhammad. Jadi banyak perbincangan kita sebelum ini dan persoalan yang kita nak ajukan kepada Ustaz Mahfuz berkaitan tentang mazhab. Sebab pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini berpegang kepada empat. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma' ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Mengikut kepada pahaman-pahaman Wahabiyah berlandaskan kepada hadis Rasulullah kata, taraktu fikum amrani lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillah wa sunnatin nabi. Jadi aku tinggalkan kamu kepada kamu dua perkara yang mana kalau kamu berpegang dengan dua perkara ini, kamu tak akan sesat selama-lamanya, adalah Al-Quran dan sunnah. Jadi bagaimana pula timbulnya ijma' ulama, bagaimana pula timbulnya qiyas. Sedangkan kata Rasulullah ketika itu, aku tinggalkan dua. Jadi minta kepada Ustaz Mahfuz untuk mengupas, apakah Wahabi ini dia bermazhab ke ataupun tidak? Baik, terima kasih Fadil Ustaz Azmi. Adakah orang Wahabi itu bermazhab? Orang Wahabi hakikatnya adalah tidak bermazhab. Mereka mendakwa bahawasanya mereka mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun umumnya umat Islam sejak daripada zaman dahulu, yakni zaman As-Salafus Salih, mereka itu bermazhab. Si ada yang anti mazhab. Kenapa saya katakan begitu? Kerana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memanglah dirujuk semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada juga setengah sahabat Nabi yang tidak dapat bertemu dengan Nabi, maka bertanya kepada sahabat-sahabat yang banyak mengeluarkan fatwa. Jadi ada mereka yang mengikut sahabat yang pertama, ada yang mengikut sahabat kedua, ada mengikut sahabat ketiga, dan seterusnya. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menulis sebuah kitab berjudul Al-Madhab Tiada Haram Bermadhab, merupakan tokoh besar di Nusantara yang menahun lama di Makkah Al-Mukarramah, yang menjadi mahaguru kepada guru-guru di Nusantara, di Malaysia, di Indonesia, di Fatani. Menyebutkan dalam bukunya bahawa di kalangan ramai para sahabat itu hanya ada 7 orang yang banyak mengeluarkan fatwa, yang banyak berijtihad. 7 orang. Bukan semua sahabat Nabi terus merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau dakwaan mengatakan, oh kita semua kena merujuk pada Quran dan Hadis, si dapat mengikut mana-mana imam. Zaman itu pun ada di kalangan sahabat yang mengikut sahabat-sahabat besar. Yang pertama 7 orang, dan di level yang kedua ada sekitar, kalau tidak silap saya, 20 orang ataupun 22 orang, dan level yang ketiga ada 120 orang. Mereka yang banyak mengeluarkan fatwa. Jadi pada zaman sahabat ada juga sahabat yang mengikut sahabat-sahabat besar. Jadi konsep bertaklid, konsep mengikut orang yang tahu ini telah berlaku pada zaman Nabi lagi.
Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli sekiranya kamu tidak tahu. Jadi kalau dalam agama kita tidak tahu, maka kena rujuk kepada orang yang ahlinya. Dan di antara mazhab yang kekal sehingga ke hari ini ada 4, iaitu mazhab Hanafi, yang mana Al-Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah, zaman tabi'in, dekat dengan sahabat Nabi, orang salaf. Yang kedua Imam Malik, kalau tak silap saya 94 Hijriah, zaman salaf, hampir dengan zaman Nabi, hampir berada pada hampir dengan zaman sahabat. Al-Imam Syafi'i lahir pada 150 Hijriah, di zaman salaf. Imam Ahmad ibn Hanbal selepas daripada Al-Imam Syafi'i. Bahkan kalau dilihat dalam sejarah, Imam Ahmad ibn Hanbal anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan anak murid kepada Imam Malik, dan Imam Syafi'i juga berguru dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Kerana di ketika lahirnya Imam Syafi'i, meninggalnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi orang bermazhab bukan di Malaysia, bukan tahun 2022 baru bermazhab. Orang Arab madah zaman sudah berkurun-kurun, berlaku pada zaman tabi'in, tabi'in. Jadi itulah ijma' ulama mengatakan kita hendaklah mengikut salah satu daripada mazhab yang 4, sama ada Hanafi, Maliki, Syafi'i ataupun Hambali. Kalau kita tidak mau bermadhab dan kita mau cuba terus kepada Al-Quran, Al-Hadith, maka rosaklah kita. Kerana kita bukan orang yang ahli dengan Al-Quran dan Al-Hadith. Kita di zaman ini baca surat khabar pun kadang si faham. Kadang-kadang kalau diberi kitab Jawi lama, si dapat dibaca, si faham. Lebih-lebih lagi kita Arab, lagi si faham. Lagi Al-Quran yang masih mentah, raw material. Hadis-hadis Nabi sangatlah banyak. Dalam Bukhari, dalam Muslim, Sunan Sittah, beratus-ratus ribu. Mereka madah, kita kena pegang Quran dan hadis, si dapat taklid dengan orang, si dapat mengikut orang. Kamu merujuk hadis Bukhari, taklid lah itu namanya. Artinya kamu mengikut Bukhari, kamu bertaklid kepada Bukhari. Bukhari madah sahih, kamu pun madah sahih. Jadi kamu hakikatnya bertaklid, si terus kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bersetuju tak kalau pandangan anda begini? Hadis yang mengatakan taraktu fikum, fikum itu didomir ganti nama kepada depan, kamu. Ketika Rasulullah berkata, aku tinggalkan kepada kamu, kamu tu adalah para sahabat di depan mata, Abu Bakar, Omar, Osman, dan mereka tidak perlu kepada mazhab, sebab mereka nampak Rasulullah semayang, mereka nampak Rasulullah sujud. Jadi maksud hadis itu ialah kepada para sahabat, yang kita ni tak nampak Rasulullah semayang, kita tak nampak Rasulullah sujud, jadi kita perlu kepada mazhab, sebab kita tak melihat Rasulullah bersemayang. Dan diperkukuhkan oleh dalam Al-Quran, al-ulama warasatul anbiya, ulama tu pewaris para nabi. Sebab itu kita perlu bermazhab, sebab kita tak nampak Rasulullah semayang, kita tak nampak Rasulullah sujud. Jadi pertikaian sekarang yang kita sujud dan semayang sekarang ni, kita ikut siapa? Apakah kita melihat Rasulullah? Jadi saya nampak di sudut itu, fikum itu, sebab itu mereka tak perlu kepada mazhab, sebab para sahabat ada Rasulullah, melihat Rasulullah sujud. Tidak pernah kita dengar Abu Bakar berkata, wahai Omar, aku bermazhab Syafi'i. Umar mengata, aku Hambali.
sebab mereka ada Rasulullah. Jadi saya rasa di sudut hadis itu sesuai untuk para sahabat, tak perlu kepada ijma' ulama dan qiyas. Tetapi bagi kita yang jauh daripada Rasul, yang tak melihat Rasul sembahyang, jadi situ keperluan kepada mazhab. Ya, pada zaman Nabi bukan semua boleh dapat terus senantiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam orang di Kuching, adakah senantiasa dekat dengan Ustaz Azmi? Si dapat. Ataupun adakah orang di Kuching senantiasa dekat dengan mufti misalnya untuk bertanya dengan hukum hakam agama? Contoh orang lain boleh. Jadi macam pada zaman Nabi masalah. Bukan semua sahabat senantiasa melihat Nabi. Bukan senantiasa semua dekat dengan Nabi. Maka mereka yang jauh bertanya kepada sahabat-sahabat yang lebih faham. Jadi taraktu fikum amrain. Memanglah Nabi meninggalkan Al-Quran dan hadis kepada umatnya. Tetapi hadis itu difahami oleh orang yang ahli. Bukan semua orang. Kalau saya katakan di antara kalam yang masyhur oleh Imam Asy-Syafi'i, dinyatakan idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah mazhab aku. Apabila hadis itu sahih, maka itulah mazhab aku. Pada hari ini orang-orang Wahabi menafsirkan kalam Syafi'i ini dengan makna semua orang. Semua orang. Artinya semua orang kena merujuk kepada hadis. Pastikan hadis itu sahih ataupun tidak. Tapi dijelaskan oleh Imam As-Subki di dalam kitab yang berjudul Kalam Imam Al-Muttalibi, yang mana Al-Imam As-Subki menerangkan kalam yang keluar daripada Imam Asy-Syafi'i. Idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu mazhab aku. Kata Imam As-Subki, hadha al-kalam khitabun. Kalam ini adalah ditujukan kepada ashab Asy-Syafi'i, kepada ashab Asy-Syafi'i, yakni mereka yang belajar dengan Imam Syafi'i, yang sampai kepada darjat mujtahid, yakni boleh berijtihad. Kerana ada anak-anak murid Imam Syafi'i yang boleh berijtihad, seperti Imam Al-Muzani contohnya, boleh berijtihad. Kalau tak silap saya, Al-Imam Al-Buwaiti juga boleh berijtihad. Jadi Al-Imam As-Subki menyatakan kalam ini ditujukan kepada anak-anak murid Imam Syafi'i, dan mereka siapa juga yang dalam mazhab Syafi'i yang mampu berijtihad. Pastikan jangan dimasukkan hukum hakam dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam lingkungan mazhab Syafi'i melainkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Bukan untuk semua orang. Tapi kalam ini yang sangat baik ini telah dimanipulasi oleh orang-orang Wahabi. Mengatakan, tengok Imam Syafi'i sendiri pun ada. Semua itu mesti dipastikan sahih ataupun tidak. Kalam Syafi'i atau ijtihad Syafi'i, dan fatwa Syafi'i yang sahih dapat dipakai. Bukan untuk kamu si jahil-jahil. Ini kalam ditujukan kepada para anak-anak murid Imam Syafi'i yang sampai kepada darjat ijtihad, yang disebutkan sebagai mujtahid fatwa, mujtahid mazhab. Sampai kepada mujtahid mazhab, maka Imam Syafi'i beritahu, jaga, kamu mau masukkan hukum hakam dalam lingkungan mazhab aku, hendaklah dipastikan hadisnya sahih. Sebab itulah Al-Imam Syafi'i dimasyhurkan sebagai nasir as-sunnah, peneguh kepada as-sunnah. yakni Al-Imam Syafi'i sangat-sangat teliti dan berhati-hati dalam menentukan hukum hakam, hendaklah dipastikan hadis-hadis yang sahih. Jadi inilah satu keistimewaan di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Sekiranya kamu tidak mau bertaklid kepada mazhab Syafi'i,
Jadi kamu mau taklid dengan siapa? Oh, saya taklidlah dengan orang-orang yang mengatakan mereka itu mengikut Al-Quran dan Al-Hadis. Hakikatnya taklidlah juga. Samalah. Tak, kalau Ustaz Haji Mahfuz cakap bahawa Wahabi ni tidak pernah mazhab. Jadi mereka ni ikut siapa sebenarnya? Siapa? Kalau pandangan Ustaz Mahfuz tadi, bahawa pahaman Wahabi ni dia tidak bermazhab. Dia tidak menerima mazhab dan tidak bermazhab. Jadi apa yang mereka ikut sebenarnya? Jadi orang Wahabi mengatakan mereka itu tidak bermazhab. Mereka itu mengikut Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini kalam sebenarnya hakikatnya tidak betul. Hakikatnya bulat. Bukan hakikatnya betul. Kerana kalau dilihat daripada pendirian orang-orang Wahabi, mereka itu berkiblatkan kepada kalam-kalam Ibnu Taimiyah. Jadi itulah imam besar dia, iaitu Ibnu Taimiyah. Dan mereka bertaklid kepada Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi. Apa yang dibawa oleh Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, yang itulah digonggong ke hulu ke hilir, ke situ ke sinun. Apa yang difatwakan oleh tokoh-tokoh Wahabi seperti Uthaymin, seperti Saleh Fauzan, seperti Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, seperti bin Baz, itulah yang digonggong ke sana kemari. Jadi kalau kamu mengatakan kamu itu mengikut Al-Quran dan hadis, bulak kamu. Hakikatnya kamu juga bertaklid. Kami bertaklid kepada orang di zaman yang dijanjikan dengan kebaikan oleh Nabi SAW. Di mana Nabi mengatakan khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kurun berikutnya dan kurun berikutnya. Keempat-empat imam mazhab ini berada pada kurun yang dijanjikan dengan kebaikan oleh Nabi SAW. Adapun Ibnu Taimiyah kurun yang ke-7 Hijrah, masuk ke 8 Hijrah. Mereka mengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab kurun yang ke-12 Hijrah. Dan ulama-ulama Wahabi yang ada pada hari ini sezaman dengan kita pada hari ini. Jadi hakikat mereka mengatakan mereka tidak bertaklid, bulak, bohong di siang hari. Hakikatnya mereka itu bertaklid sebagaimana kita bertaklid. Bezanya kami bertaklid kepada orang salaf yang diperakui dan disepakati dengan ijma' oleh para ulama kebenaran mereka. Dan ijma' ini telah dijanjikan ataupun diberikan satu jaminan oleh Nabi SAW dengan kebenaran. Sebab itulah dalil di dalam pegangan ulama ahlu sunnah wal jamaah selepas Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma'. Nabi mengatakan la yajma' qaumi ala dalalah. Tidak sekali-kali bersepakat kaumku, yakni ulama-ulama, dalam perkara yang sesat. Sa'altu Rabbi alla yajma' ummati ala dalalah fa'ataniha. Aku minta pada Tuhan agar kesepakatan hanya pada perkara yang benar, ya Tuhan kabul. Jadi kebenaran 4 mazhab ini ijma' disepakati oleh dunia Islam, bukan disepakati oleh orang Kuching, bukan disepakati oleh orang Semariang. Daripada dulu telah disepakati kebenaran Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, telah disepakati sejak dahulu. Jadi pada hari ini golongan ini seakan-akan mengajak orang meninggalkan mazhab. Sebenarnya mereka mengajak orang mengikut mereka, bertaklid kepada mereka, dan tidak mau bertaklid kepada mereka yang sebenar. Sebab itulah Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti menulis satu buku yang sangat masyhur, disebar di seluruh dunia. Seluruh dunia mengenali buku ini yang berjudul Alla Madhabiyah, akhtaru bid'atin tuhaddid asy-syariah al-islamiyah. Golongan geng anti madhab adalah bid'ah yang sangat berbahaya
yang mengancam syariat Islam. Jadi sebenarnya orang anti mazhab yang mendakwa mereka itu mengikut Quran dan hadis, sebenar-benarnya kalau mengikut Dr. Said Ramadan Al-Buti almarhum, akhtaru bid'ah yang sangat berbahaya yang mengancam syariat Islam. Jadi syariat Islam ini telah disusun oleh para ulama berkurun-kurun lamanya di dalam kitab, ribuan judul dalam pelbagai disiplin ilmu, dan pada hari ini mereka mengajak untuk mengkaji semula adakah apa yang telah ditulis oleh ulama itu selari dengan Quran dan hadis. Maka ini akan membawa kepada kemusnahan turathul ilmi, yakni turath ilmu itu akan menjadi hancur, akan menjadi rosak. Demikianlah juga yang ditulis oleh Dr. Al-Syaikh Mahmud Sa'id Mamduh dalam kitabnya At-Ta'rif, menyatakan bila mana salah seorang tokoh Wahabi, Nasiruddin Al-Albani, supaya dikaji semula kandungan segala fatwa-fatwa dan ijtihad dalam kitab-kitab sekian kurun lamanya, hendaklah dipastikan hadisnya sahih ataupun tidak, maka ini akan membawa kepada bencana kepada turathul Arabi, yakni kitab-kitab yang sekian lama menjadi khazanah emas bagi umat Islam, pasti dibuang. Jadi sebenarnya benarlah apa yang telah dinyatakan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, iaitu geng anti madhab adalah merupakan ancaman besar dan merupakan satu bid'ah yang besar kepada syariat Islam. Dan saya ada melihat satu kitab yang dikarang oleh Al-Syaikh Az-Zahid Al-Kautsari, seorang tokoh ulama besar di bumi Mesir, yang menulis satu kitab berjudul Maqalatul Kautsari, menyatakan bahawasanya alla madhhabiyah qantaratun alla diniyah, iaitu golongan anti madhab itulah jambatan kepada orang tidak beragama. Jadi kalau sudah tidak mau madhab, agama ikut suka hati, Quran dan hadis ditafsirkan mengikut selera nafsu, maka akan menjadi porak-peranda dan bencana besar kepada turath agama yang telah disusun dengan begitu baik dan indah oleh ahli-ahlinya sekian kurun lamanya. Wallahu a'lamu bissawab.